Tajuk firman hari ini ialah Ibu Yerusalem Syurgawi. Mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Kalian semua, jika seseorang menuntut bahawa tiada ibu di dunia ini, orang akan menganggapnya pelik. Namun, jika Anda berkata, Tuhan Ibu wujud di dunia rohani, hal itu dianggap sebagai doktrin yang pelik dan Anda dikritik. Ini betul-betul sangat ironik. Jika seseorang bersyarah dan berkata, Ibu tidak wujud di dunia ini, apakah fikiran para hadirin terhadap dia? Mereka akan menganggap dia ada sesuatu yang tidak kena dan tidak berbaloi untuk mendengar syarahnya, bukan? Orang berasa pelik jika seseorang berkata, tiada ibu dalam sebuah keluarga, di dunia yang merupakan gambaran dan bayangan dunia syurgawi. Namun, dunia ini berasa pelik jika kita berkata, Tuhan Ibu wujud di dunia realiti, yaitu kerajaan syurga. Sangat mengejutkan. Dunia di bumi ini dan dunia di syurga mesti ada ibu. Ibu ialah penyelamat yang membimbing roh kita yang berkeliaran tanpa mengetahui jalan ke kerajaan syurga yang kekal. Namun, banyak gereja yang mendakwa tiada Tuhan Ibu di dunia rohani pula dianggap otentik dan ajaran mereka diterima sebagai kebenaran. Ini betul-betul pelik. Kalau begitu, bagaimana Alkitab menjelaskannya? Kita harus membezakan doktrin siapa adalah betul dan doktrin siapa adalah salah, bukan? Mari kita lihat buku Matius bab 7. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan pergi ke kerajaan syurga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, bukan? Kalau begitu, kita harus pastikan sama ada Tuhan Ibu wujud ialah kehendak Bapa atau Tuhan Ibu tidak wujud ialah kehendak Bapa, bukan? Sebab itulah tajuk hari ini ialah Ibu Yerusalem Syurgawi. Yerusalem ialah panggilan lain bagi Ibu Syurgawi. Menurut Alkitab, Tuhan telah memberikan janji yang sangat penting kepada manusia untuk memasuki syurga. Jadi, Alkitab mengatakan kita yang berada dalam kebenaran dan mempercayai Tuhan sebetulnya sebagai anak-anak janji. Mari kita lihat buku Galatia bab 4 ayat 28. Galatia bab 4 ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu semua seperti Ishak adalah anak-anak janji. Di sini, bahagian yang penting ialah janji. Apakah jenis janji sehingga kita disebut anak-anak janji? Apakah janji Tuhan kepada kita? Mari kita lihat buku 1 Yohanes bab 2. Bab 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya. Nya ialah Tuhan. Betul? Dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu apa? Hidup yang kekal. Alkitab memanggil kita anak-anak janji. Dalam buku 1 Yohanes bab 2, janji Tuhan adalah hidup yang kekal, yaitu kehidupan kekal. Kita ialah anak-anak yang dijanjikan Tuhan untuk hidup kekal. Kalau begitu, kita perlu fokus terhadap bahagian kehidupan kekal. Melalui kehidupan fizikal di bumi ini, kita harus memahami kehidupan rohani dan memikirkan kehidupan kekal. Mari lihat buku Wahyu bab 4 ayat 11. Bab 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Tuhan kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah bagaimana menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak siapa? Kehendak-Mu, maksudnya kehendak Tuhan. Semuanya itu ada dan diciptakan. Bahagian ini sangat penting.
Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi. Dia menciptakan semua bunga, pokok, semua jenis binatang, burung yang di udara, ikan di dalam laut, gunung, padang, bukit, dan lain-lain. Dia menciptakan semua keadaan untuk kehidupan wujud di perkampungan global ini. Menurut Alkitab, semasa penciptaan, niat dan kehendak Tuhan sudah terkandung jelas dalam ciptaannya. Secara ringkas, tiada apa-apa diciptakan tanpa kehendak. Betul? Kalau begitu, bagaimana dengan kalian semua di sini? Adakah sesiapa diciptakan tanpa kehendak? Tuhan menciptakan kita semua agar kita dapat memenuhi peranan masing-masing, seperti hidung, telinga, dan mulut. Di tepi jalan ada sebuah batu dan sebatang kayu yang dibuang. Ada sebab batu dan kayu itu berada di sana pada masa itu. Tiada ciptaan Tuhan diciptakan secara sia-sia dan tidak berguna. Kita harus ingat bahawa ini ialah bahagian yang sangat penting dan tidak boleh dilalaikan dalam semua kerja penciptaan Tuhan. Kalau begitu, Tuhan menciptakan siapa agar kehidupan diwarisi dan diteruskan? Kita harus fikirkan hal ini secara mendalam agar menemui kehendak Tuhan yang benar. Jika Anda pergi ke gereja atau organisasi agama lain, mereka sering sebut kehidupan kekal. Tetapi tidak ajar kehidupan kekal datang daripada siapa dan bagaimana. Mereka berkata bahawa Anda dapat hidup kekal jika Anda pergi ke gereja, berdoa dan memuji Tuhan. Namun, Tuhan menyedarkan kita bahawa kehidupan kekal diberikan hanya apabila Ibu wujud. Di bumi ini, adakah makhluk diberi kehidupan tanpa Ibu? Tiada. Kalian semua, mari kita fikirkan mayfly. Mayfly juga dipanggil lalat sehari, dayfly. Kerana makhluk hidup ini hanya hidup sehari dan mati. Sudah tentu ada yang hidup 2 atau 3 hari. Tetapi biasanya, jangka hayat mayfly sangat pendek. Mengapakah mayfly hidup hanya sehari? Mayfly mewarisi kehidupan ibu mayfly, jadi hanya dapat hidup untuk sehari. Dan tidak dapat hidup setahun atau sebulan. Sangat menakjubkan, bukan? Semua ini ialah kehendak siapa? Segala sesuatu dicipta menurut kehendak Tuhan. Apabila kita melihat dunia fizikal, peranan untuk memberi dan berkongsi kehidupan dilakukan oleh ibu. Baru-baru ini, saya keluar dengan ibu untuk suatu urusan. Di tempat letak kereta, ada sebatang pokok yang amat besar. Apabila melihat pokok itu, ada tanda spesies terlindung yang tertulis umur 560 tahun. Bagaimana pokok ini hidup 5 atau 6 kali lebih panjang daripada manusia? Ketika melihat umur pokok itu, saya berfikir, bukankah pokok itu mewarisi jangka hayat daripada ibu pokok untuk hidup sebegitu lama? Di bumi ini, sama ada dunia binatang atau dunia tumbuhan, Tuhan biar kehidupan diwarisi melalui ibu-ibu. Apakah kehendak Tuhan? Saya pernah mempunyai fikiran pelik. Dapatkah seorang bapa melahirkan anak tanpa melalui ibu? Mengapakah Tuhan yang Maha Kuasa tidak melakukannya? Adakah kerana dia tidak dapat, jadi dia biar kehidupan dilahirkan oleh ibu? Tuhan Maha Kuasa dapat melakukan apapun. Mengapa dia biar kehidupan dilahirkan oleh ibu sahaja? Tuhan mereka merancangkan, melaksanakan, dan menjalankan. Segala sesuatu ada dan diciptakan menurut kehendaknya. Begitulah ajaran Alkitab. Kalau begitu, apakah kehendak Bapa yang biar makhluk hidup akhirnya mewarisi kehidupan melalui ibu dan bukannya melalui Bapa?
Menurut buku Ibrani bab 8, sistem bumi ialah gambaran dan bayangan sistem syurgawi. Kita ialah anak-anak janji dan janji Tuhan kepada kita ialah kehidupan kekal. Jadi kita perlu membincangkan hal tentang kehidupan kekal. Dunia tanpa ibu ialah dunia yang tiada kehidupan. Bukan? Dunia tanpa ibu ialah dunia maut. Kerana dunia sebegitu tiada kehidupan. Mengapakah Tuhan membuatnya sebegitu? Sama seperti Tuhan menunjukkan Musa kemah suci syurgawi yang tidak kelihatan dan menyuruh dia membina kemah suci di bumi, keluarga rohani di syurga mengandungi kehendak Tuhan yang ingin semua manusia menyedari bahawa untuk menjadi anak-anak janji yang menerima kehidupan kekal, kita harus mengetahui kewujudan siapa. Ketentuan Tuhan yang tidak kelihatan adalah untuk memberitahu kita tanpa kewujudan ibu, pasti tiada kehidupan kekal. Kalau begitu, kita harus memastikan sama ada ibu syurgawi wujud di dunia rohani atau tidak, bukan? Kita dapat hidup kekal. Kalian semua percaya? Mari kita fikirkan Mayfly. Mayfly dikatakan hanya hidup sehari. Seterusnya, lihatlah anjing yang kalian pelihara di rumah. Purata jangka hayat anjing ialah 15 tahun. Anjing mungkin berfikir, manusia dapat hidup 100 tahun. Kita hanya hidup 15 tahun. Mereka sangat sedih, bukan? Anjing tidak dapat hidup 100 tahun walaupun anjing mahu. Apakah sebabnya? Ini kerana anjing menerima jin kehidupan daripada ibu untuk hidup selama itu. Jika kita percaya janji kehidupan kekal yang direkodkan dalam Alkitab sepenuhnya, maka apakah jenis jangka hayat ibu kita? Jika dia tidak hidup kekal, dia tidak dapat memberi kita kehidupan kekal. Mayfly hanya hidup sehari dan anjing hanya hidup 15 tahun kerana telah mewarisi jin kehidupan ibu untuk hidup selama itu. Kalau begitu, ibu kita haruslah siapa agar anda dan saya dapat menerima jin kehidupan kekal untuk hidup kekal? Pastilah Tuhan, betul? Hanya apabila ibu kita mempunyai jin kehidupan kekal, barulah kita yakin bahawa kita dapat mewarisi kehidupan kekal, bukan? Apabila kita faham dan menyedari prinsip ini, kita akan faham sejelasnya mengapa Tuhan Ibu mesti wujud. Tanpa Tuhan Ibu, anda dan saya tidak dapat menerima kehidupan kekal. Apabila Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi ini, Dia memasukkan kehendaknya di dalam. Jika ibu kita hidup kekal, maka ibu kita mestilah Tuhan. Kalau begitu, kita perlu berfikir baik-baik mengapa Alkitab menggambarkan kita sebagai keluarga syurgawi. Mengapa Tuhan digelarkan Bapa dan kita digelarkan anak lelaki dan perempuan. Gelaran anak lelaki dan perempuan tidak diberikan tanpa sebab. Gelaran bapa bukan rekaan semata-mata. Gelaran ibu juga bukan rekaan semata-mata. Tuhan berkata dalam Alkitab, umatku binasa kerana tidak mengenal Tuhan. Kita harus sedaya upaya pergi ke kerajaan syurga, menikmati kehidupan dan kebahagiaan kekal, bukan hanya dengan bapa, tetapi juga dengan ibu, serta semua saudara-saudari Sion, hari ini di bintang ini dan esok di bintang itu. Mari memastikannya dalam buku Kejadian, bab 1, ayat 24. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Apa terjadi selepas firman ini? Dan jadilah semua demikian.
ayat 25, Tuhan menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Tuhan melihat bahawa semuanya itu baik. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalian semua, apa yang anda sedari melalui ayat ini, Alkitab tidak menyatakan Tuhan yang menciptakan manusia sebagai tunggal, tetapi baiklah kita. Kalau begitu, fakta bahawa Tuhan yang menciptakan manusia pasti bukan satu. Dapat difahami segera, bukan? Adakah Tuhan yang merekodkan Alkitab tidak tahu membezakan kita dan aku? Tuhan tidak bercela, Maha mengetahui dan tepat. Kalau begitu, ayat 26 tertulis, baiklah kita menjadikan, yaitu menciptakan manusia, menurut gambar dan rupa kita. Semua mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Bagaimana? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tertulis bahawa Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan lelaki dan perempuan. Maksudnya, ada Tuhan yang berimej lelaki dan ada Tuhan yang berimej perempuan. Untuk masa yang lama, manusia memanggil Tuhan yang berimej lelaki Tuhan Bapa. Kalau begitu, bagaimana dengan Tuhan yang berimej perempuan? Jika Tuhan yang berimej lelaki, yang biar kehidupan wujud dipanggil sebagai Tuhan Bapa, kita pasti harus memanggil Tuhan yang berimej perempuan yang menciptakan manusia siapa? Tuhan Ibu. Dalam sejarah kejadian, Tuhan sudah memberitahu kita bahawa ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Sebab itu, dalam buku 2 Korintus bab 6, Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan sejelasnya, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Yesus juga berkata, kerana itu berdoalah demikian. Siapa? Bapa kami yang di syurga. Dalam buku Kejadian, kita melihat ada bapa, ibu, anak lelaki dan anak perempuan, iaitu adik-beradik. Namun gereja lain di dunia memanggil semua panggilan itu kecuali ibu. Walaupun ibu wujud, ada zaman yang diramalkan apabila kewujudannya harus diketahui oleh semua manusia. Alkitab meramalkan bahawa dia akan lama dirahsiakan. Kalau begitu, bilakah ibu akan muncul, memainkan peranan untuk membimbing umat syurgawi terakhir ke kebenaran dan jalan syurga? Alkitab meramalkan bahawa Kristus yang datang kali kedua, yang diumpama sebagai Adam, dan Tuhan Ibu yang diumpama sebagai isteri Adam, iaitu Hawa, akan datang ke bumi ini dalam baju manusia, membimbing manusia yang mengembara dalam dosa ke jalan keselamatan. Siapakah lelaki pertama dan perempuan pertama Tuhan ciptakan di Taman Eden? Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Tetapi adakah Tuhan menciptakan Adam tanpa kehendak? Pasti ada sebab Tuhan menciptakannya. Bagaimana dengan Hawa? Tuhan juga pasti menciptakannya menurut kehendak. Mari lihat buku Roma bab 5 ayat 14. Bab 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah apa? Gambaran dia yang akan datang. Mengenai dia yang akan datang, tertulis dalam buku Wahyu bab 22, Amin, datanglah Tuhan Yesus. Dialah yang akan datang bermaksud Yesus.
Jika Adam diciptakan untuk melambangkan Yesus, apakah kehendak Tuhan untuk menciptakan Hawa, yaitu isteri Adam? Mengenai ini, mari kita pastikan dalam buku Kejadian bab 3. Ayat 20 tertulis, manusia itu memberi nama apa? Hawa kepada isterinya. Adam menamakan isterinya Hawa. Apabila kita melihat nota kaki dalam Alkitab, Hawa bermaksud kehidupan. Setiap nama mempunyai maksud. Mengapakah dia menamakan perempuan itu kehidupan? Adam boleh dinamakan kehidupan, bukan? Namun, Hawa pula diberikan nama itu. Peranan dan misi Hawa sudah dinyatakan. Tertulis, manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Adam diciptakan Tuhan untuk melambangkan Kristus, dan Hawa diciptakan untuk memberitahu kita kewujudan ibu semua yang hidup. Sebab itulah tertulis, tiada apa diciptakan tanpa kehendak Tuhan. Jadi, melihat sejarah penciptaan, Hawa diciptakan pada hari apa? Pada hari ke-6, yaitu hari terakhir. Memandangkan penciptaan dalam 6 hari melambangkan ramalan 6,000 tahun, Tuhan Ibu, yaitu Hawa rohani, mesti muncul pada hujung 6,000 tahun kerja penyelamatan. Hawa diciptakan sebagai ibu semua yang hidup untuk memberikan kehidupan kepada semua manusia. Mari lihat pemenuhan ramalan ini dalam buku Wahyu bab 19. Alkitab begitu jelas mengajar bahawa kita ada Tuhan Ibu. Namun, malangnya, orang pada zaman ini, sekalipun melihat Alkitab, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Buku Wahyu bab 19 ayat 7 tertulis, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, kerana hari perkahwinan anak domba, maksudnya Yesus, bukan, telah tiba. Adakah Yesus berkahwin secara fizikal atau rohani pada kedatangan yang kali pertama? Namun di sini tertulis bahawa masa yang diramalkan untuk perkahwinan Kristus, yaitu anak domba, telah tiba. Karena hari perkahwinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah bagaimana? Siap sedia. Ini bermaksud bahawa sebelum ini pengantin ini belum bersedia, bukan? Sebelum ini dia belum bersedia. Namun tertulis, sekarang dia telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi, anak domba seharusnya ada isteri, bukan? Buku Roma bab 5 tulis bahawa Adam melambangkan Kristus yang akan datang. Sama seperti Adam ada isteri, anak domba juga harus ada siapa secara rohani. Dia harus ada isteri rohani. Dengan demikian, barulah kita dapat memastikan bahawa semua ramalan Alkitab benar-benar konsisten, bukan? Seterusnya, kita lihat bab 21 tentang isteri anak domba. Bab 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Anak domba dan isteri anak domba. Anak domba dan pengantin perempuan. Perkataan lain digunakan, tetapi semuanya menunjukkan yang sama. Semuanya bahagian yang sama. Malaikat berkata kepada Yohanes,
Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan yaitu isteri anak domba. Ini adalah babak yang mengujakan. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku apa? Apabila malaikat memanggil Rasul Yohanes dalam penglihatan untuk menunjukkan isteri anak domba, apa yang ditunjukkan? Kota yang kudus Yerusalem. Malaikat menunjukkan kota yang kudus, Yerusalem, untuk menyedarkan anak-anak Tuhan melalui pelbagai perumpamaan dan misteri. Dia memberi semua ayat ini ayat pasangan dalam Alkitab. Kalau begitu, apakah hubungan antara Yerusalem, yaitu isteri anak domba, yang dalam buku Wahyu bab 21 dengan kita? Kita perlu memastikannya. Buku Galatia bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi bermaksud Yerusalem yang di syurga. Sila ingat buku Wahyu bab 21, kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari syurga. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah siapa? Ibu kita. Malaikat itu berkata, aku akan menunjukkan kepadamu isteri anak domba. Lalu menunjukkannya Yerusalem. Yerusalem itu sebenarnya ibu kita. Isteri anak domba ialah Tuhan ibu kita. Teruskan dengan ayat 27. Kerana ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah siapa? Anak-anak janji. Janji itu ialah kehidupan kekal. Jadi kita ialah anak-anak yang menerima janji kehidupan kekal seperti Ishak. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu bersama anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Perempuan yang merdeka ialah ibu kita menurut ayat 26. Orang yang menjadi anak ibu menjadi anak janji yang boleh menerima kehidupan kekal. Mayfly hidup hanya sehari, bukan kerana malas atau lalai memakan makanan yang sihat. Jika kita berkata bahawa kita ialah anak-anak janji dan ada kehidupan kekal, berapa lama kehidupan ibu kita sehingga dia menjadikan kita anak-anak kehidupan kekal? Anjing hidup selama 15 tahun dan mayfly hidup selama sehari. Dikatakan bahawa purata jangka hayat manusia ialah 100 tahun. Apakah yang menentukan jangka hayat yang berbeza? Kita tidak dapat menjangkakan jangka hayat sesuka hati. Kerana itulah kehidupan yang kita waris daripada ibu. Namun, apabila kita melihat janji Tuhan kepada kita, aku akan memberi anda kehidupan kekal, kita dapat pasti bahawa ibu kita ialah Tuhan. Dia sudah memastikannya dalam buku Kejadian bab 1 dan juga dalam buku Wahyu melalui Rasul Yohanes bahawa Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita, bukan? Kalian semua, kita ialah keluarga syurgawi. Kasih yang ibu syurgawi sentiasa berikan kepada keluarga syurgawi kita tidak dapat dilihat, disentuh atau difahami manusia. Namun, kita harus menyedarinya. Helen Keller pernah berkata, perkara yang paling berharga di dunia adalah apa yang kita dapat rasa, bukannya apa yang kita dapat lihat atau sentuh. Setiap kali apabila ahli-ahli luar negara menelefon ibu, ibu paling banyak berkata, I love you so much, dan I miss you so much. I miss you so much. 여러분들이 그립습니다 하는 이런 표현을
Ibu ada banyak yang ingin dikatakan, tetapi setiap kali dia mesti mengatakan ini. Seorang penyair Korea berkata, "Walaupun saya sayang kamu dan saya rindu kamu sangat biasa, tiada apa yang lebih menyentuh hati daripada kata-kata itu." Dia juga sering mencari, adakah kata-kata yang lebih menyentuh hati daripada itu? Tiada yang lebih baik. Tiada kata-kata yang lebih baik daripada saya sayang kamu atau saya rindu kamu. Ibu tidak pernah lupa menyebut kata-kata ini kepada anak-anaknya. Jadi walaupun kata-kata ini sangat biasa, saya berasa inilah syair yang paling baik dan indah untuk anak-anak yang ibu rindu. Jadi hari ini, semua anak Sion di seluruh dunia yang menerima sokongan dan galakan ibu, mencurahkan usaha untuk mencari anak-anak syurgawi, serta menginjil di Samaria dan penghujung bumi. Semua anak Sion harus menguatkan iman kerana kita ada ibu. Sentiasa berasa bahagia dan bersukacita dalam firman Tuhan, serta menyampaikan kasih ibu bapa kepada semua orang di dunia pada tahun 2022 dengan iman itu. Di Sion, marilah bersatu, berharmoni, bertimbang rasa, saling menggalakkan dan menyokong. Dengan demikian, harap semua ahli keluarga syurgawi dapat memegang tangan ibu dan kembali ke tanah air syurgawi abadi. Mungkin anda berasa letih disebabkan coronavirus, tetapi bercerialah. Kerajaan syurga sedang menunggu kita. Kini, kita sedang melangkah ke hadapan. Hal itu kerana Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu kita betul-betul penyelamat kita. Berharap kita akan tetap beriman teguh sehingga akhirnya kita memasuki kerajaan syurga yang abadi. Saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.